Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, edisi Sabtu 4 Mac 2023, Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nur Zamri, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Melaka mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Agihan bantuan wang ihsan banjir kepada penduduk terjejas di seluruh negara akan disegerakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, wang ihsan RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah perlu disalur dalam tempoh seminggu selepas maklumat lengkap diterima. Kita faham bahawa yang melaksanakan operasi yang mengetahui keadaan di akar umbi adalah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah berdasarkan kepada dasar dan mekanisme pengurusan negara. Kita di NADMA tidak akan bertangguh daripada aspek tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat pengurusan bencana banjir daerah Muar di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Muar. Peruntukan RM10 juta disalurkan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi pembelian jentera untuk digunakan pada pelbagai situasi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia khususnya bagi membantu ATM dalam operasi menyelamat penduduk terjejas banjir di kawasan sukar. Jelas beliau, peruntukan tersebut diluluskan pada mesyuarat pasca Kabinet semalam. Semasa musyawarah pos kabinet, antara yang nak kita beli duit yang ataupun peruntukan one off yang dibagi itu, kita nak membeli juga lebih banyak trak 7 tan untuk kita menghadapi keadaan-keadaan sebegini selain daripada bot-bot yang saya sebutkan tadi, insyaAllah. Beliau ditemui media selepas melawat dan menyantuni mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman Segamat Johor. Dalam pada itu, beliau memaklumkan ATM telah menggerakkan semua asetnya bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri Johor kali ini. ATM turut merancang membina jambatan beli yang menghubungkan Felda Selancar dan Rompin dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata mobilisasi bantuan pasukan perubatan dan kesihatan adalah mencukupi. Beliau memberitahu ini termasuk penugasan pasukan petugas Kementerian Kesihatan KKM dari Muar, Tangkak dan Putrajaya bagi memberi khidmat kesihatan kepada penduduk terjejas. KKM buat sementara ini kita hanya menggerakkan mereka-mereka yang berdekatan dan juga ada sebahagian tu daripada bila kita diminta untuk membantu bantuan daripada Johor Bahru dan juga daripada Selangor di Putrajaya. Dari Putrajaya kita hantarkan juga. Kita juga melibatkan ada juga NGO yang mahu membantu dan kita ambil NGO ini, tetapi saya menggalakkan supaya NGO yang nak membantu mendaftarkan diri dengan kita punya PKD lah, supaya kita tahu pergerakan mereka dan kita pantau lah. Dr. Zaliha terus memaklumkan ketika ini sebanyak 18 fasiliti KKM terjejas akibat banjir yang melanda Johor sejak 1 Mac lepas. Mengulas mengenai jangkitan COVID-19 di Pusat Pemindahan Sementara PPS, beliau memberitahu 2 kes COVID-19 dikesan dalam kalangan penduduk terjejas banjir di Johor. Kedua-dua pesakit berkenaan stabil dan sedang menjalani isolasi di hospital daerah berkenaan. Setakat ini beberapa langkah pencegahan telah diambil Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam menangani situasi tersebut. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM milik peniaga yang musnah akibat banjir akan digantikan secara percuma. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata ia merupakan antara inisiatif kementerian bagi meringankan beban para peniaga terjejas banjir. Selain itu, kementerian turut bekerjasama dengan beberapa rakan strategik dan pemain industri bagi menghantar bantuan segera kepada penduduk terjejas banjir di Johor.
Agar sudah barang pasti bila luar jangka itu memerlukan peralatan dan bantuan tambahan. Maka alhamdulillah pemain-pemain industri rakan strategik telah dengan segera menghulurkan bantuan sama ada dalam bentuk makanan, selimut, bantal yang diperlukan di saat musim sejuk semasa banjir ini. Beliau ditemui media ketika melawat 394 penduduk terjejas di PPS Dewan Orang Ramai Pekan Parit Yani, Batu Pahat. Bantuan 5,000 bakul rahmah dan beg makanan turut dihantar ke setiap PPS di Johor dan Pahang dan bantuan akan dipertingkat dari semasa ke semasa. Kerajaan Johor berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan pengumuman bantuan segera banjir berjumlah RM50 juta kepada negeri itu. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi turut menzahirkan penghargaan kepada rakan-rakan sejawatannya dari negeri-negeri lain yang menggerakkan bantuan segera ke Johor. Beliau turut mendoakan usaha kerajaan negeri dan persekutuan dengan bantuan agensi, syarikat korporat serta badan-badan bukan kerajaan NGO bagi memastikan kesejahteraan rakyat Johor diberkati Allah. Dalam pada itu, kemudahan Wi-Fi akan dipasang di setiap PPS yang mempunyai liputan talian rendah. Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri, Nurlizah Noh memberitahu jaringan telekomunikasi di semua PPS di Johor terus dipantau pihaknya. Setakat ini hanya satu laporan diterima oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Johor berhubung liputan telekomunikasi kurang memuaskan. Laporan melibatkan PPS di Sri Medan, Batu Pahat. Lebih 37,000 penduduk terjejas banjir di Johor berlindung di 249 pusat pemindahan sementara PPS. Di daerah Segamat pula, satu pusat pemindahan sementara PPS kembali dibuka. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsad. Betul, saya kini berada di Kampung Kuala Paya yang merupakan antara kawasan yang terjejas banjir di daerah Segamat ini. Di mana di belakang saya, kalau anda dapat lihat, air masih lagi tinggi dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda akan berkurangan dalam masa singkat ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini berkaitan banjir di daerah Segamat ini, kita bersama dengan penolong kanan penguasa bomba iaitu Ketua Balai Bomba Bandar Baru Segamat iaitu Tuan Marzuki bin Ismail. Baik, Assalamualaikum Tuan. Baik Tuan, boleh kongsikan sedikit perkembangan terkini keadaan banjir di daerah Segamat ni Tuan? Untuk makluman, sekarang ni situasi banjir di daerah Segamat ni masih lagi boleh dikatakan masih berterusan. Di mana pada hari ini terdapat satu lagi PPS dibuka. Menjadikan jumlah keseluruhan PPS yang ada di daerah Segamat ni adalah sebanyak 78 buah PPS keseluruhannya. Dan sebentar tadi kita baru sahaja mengeluarkan dua mangsa daripada Kampung Kuala Paya ini yang terdiri daripada pasangan suami isteri. Jadi mereka telah selamat kita keluarkan sebentar tadi. Jadi ada, walau bagaimanapun masih ada lagi 3 keluarga. Masa kita pergi kat sana tadi ada 3 keluarga yang masih tidak mahu berpindah. Jadi kita cuba juga untuk mengeluarkan mereka, tetapi mereka tidak mahu keluar disebabkan mereka mengatakan rumah mereka tinggi. Jadi tidak terkesan dengan air lah. Jadi kita cuma sekarang ni kita cuba lagi memujuk dia secara berterusan. Kita juga minta supaya Yang Berhormat dan juga pihak polis membantu kita bersama-sama supaya jenis yang orang-orang yang macam ini supaya kita dapat keluarkan. Jadi apa nasihat Tuan kepada semua penduduk di daerah ini Tuan? Okey, jadi untuk makluman, luruan monsun ni kita masih lagi dapat amaran akan berlaku sehingga 8 hari bulan. Jadi maknanya semua pasukan penyelamat masih lagi dalam keadaan bersiap sedia. Jadi kami masih lagi terus bersiap siaga untuk menghadapi
kemungkinan yang akan datang. Okay, jadi untuk nasihat saya pula kepada semua penduduk dan juga masyarakat di daerah Segamat ni, jadi banjir ini adalah satu musibah. Jadi kita tidak mahu mereka ni menjadikan banjir ini sebagai pesta pula. Apabila berlaku je perkara yang luar biasa ni, mereka datang untuk membuat live dan sebagainya. Jadi yang ini kita rasa bahayalah. Baik, terima kasih banyak Tuan atas perkongsian itu tadi. Saya kira penduduk di sekitar Segamat ini harus mendengar nasihat dan amaran yang telah dinyatakan oleh Bomba dan Badan Penyelamat ataupun badan-badan agensi kerajaan yang bertugas ketika banjir ini bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Saya kira itu saja dulu perkongsian di Segamat ini. Kembali kepada Nurul, dia Kesempuri. Terima kasih Syarif. Sementara itu, di Kota Tinggi, pasukan polis meningkatkan kawalan bagi memastikan tahap keselamatan di kawasan terlibat berada pada tahap terbaik. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Azizah Rahman di sana. Silakan Azizah. Baik, terima kasih Nurul Zamri di Angkasa Puri. Saya kini berada di Kota Tinggi, jadi melihatkan keadaan pada petang ini, keadaannya tidak banyak berubah. Seperti juga sebelah pagi tadi, hujan masih turun di Kota Tinggi ini. Dan untuk seterusnya bersama saya sekarang ini, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora. Baik, Tuan, kita nak mengetahui mengenai mangsa ataupun penduduk-penduduk terjejas di Kota Tinggi ini, Tuan, ya. Okay. Terima kasih RTM. Untuk makluman semua, buat masa ini dalam laporan pukul setakat 2 petang tadi, lebih kurang seramai 888 buah keluarga melibatkan 3,349 orang mangsa terlibat dan terjejas akibat daripada banjir yang melanda daerah Kota Tinggi. So buat masa ini pihak polis dengan dibantu oleh agensi keselamatan seperti Bomba, ATM, GPAM dan juga lain-lain agensi sedang berusaha untuk membantu seluruh warga IPD Kota Tinggi menghadapi banjir. Dan alhamdulillah banjir masuk hari keempat hari ini, bermula 1 hari yang lepas, situasinya dalam keadaan terkawal walaupun berlaku peningkatan jumlah keluarga dan juga mangsa sejak hari pertama sehinggalah hari ini. Namun begitu dimaklumkan bahawa tiada sebarang kecederaan, kematian maupun kehilangan harta benda penduduk yang berlaku di kawasan lokasi yang terjejas. Dan untuk itu juga pihak agensi keselamatan, pihak polis bersama dengan lain-lain agensi, kami membuat pemantauan secara berterusan di lokasi-lokasi yang terjejas seperti di kawasan kampung-kampung, taman-taman maupun juga jalan bagi menjamin keselamatan harta benda dan nyawa para penduduk, khususnya warga IPD Kota Tinggi terjaga dan terjamin. Baik Tuan, kalau kita tengok sekarang ini di bandar Kota Tinggi ini sendiri, premis-premis penjagaan masih lagi ditutup. So jadi macam mana pemantauan pihak polis sendiri, Tuan? Okey, untuk itu dari segi sudut pencegahan jenayah, pihak polis, pihak kami ada menjalankan operasi khas POP banjir melibatkan pencegahan dengan beberapa tim pencegahan melibatkan bahagian-bahagian di IPD juga di balai-balai untuk keluar meronda sepanjang masa siang dan juga malam, dan juga agensi-agensi bantuan penguatkuasa seperti Bomba, ATM juga mereka membantu pihak kami dari segi mengawal kawasan-kawasan yang dinaiki air, jalan-jalan yang dinaiki air ini supaya tidak ada individu-individu yang tidak berkeperluan untuk hadir memasuki kawasan-kawasan yang terkepung akibat air banjir ini. Dan alhamdulillah setakat hari ini operasi yang dijalankan tu seperti saya nyatakan tadi, tidak ada sebarang insiden kehilangan harta benda yang dilaporkan oleh para penduduk di kawasan premis perniagaan. Baik. Tuan, setakat 4 hari ini macam mana situasi para petugas Tuan dan juga anggota yang terlibat ni, Tuan? Okey, alhamdulillah pihak agensi keselamatan kami sentiasa komited dan juga bersemangat untuk terus memberikan bantuan yang sebaik mungkin kepada warga warga Kota Tinggi dalam menjamin keselamatan mereka ketika menghadapi banjir. Tidak lupa juga
saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah yang diketuai oleh pegawai daerah kami dan juga seluruh agensi yang membantu beliau dalam menguruskan hal-hal kebajikan mangsa-mangsa banjir di Pusat Pembinaan Sementara ini dijalankan dengan baik, terjamin dan makan minum mereka serta kebajikan terjaga. Terima kasih. Baik, akhir sekali ni Tuan, apa nasihat Tuan lah kepada orang ramai yang suka ni melihat air banjir ni dan juga meredah serta bermain air banjir ni Tuan? Nasihat sedikit Tuan. Nasihat ni dah acap kali saya berikan sejak hari pertama lagi. Saya pohon kerjasama kepada semua penduduk, khususnya warga penduduk di Kota Tinggi ini untuk mengelakkan dari mengambil enteng masalah air banjir. Sebabnya air banjir ni kita tidak tahu bahawa air banjir ni sebenarnya bermudarat dan juga membawa penyakit, dan kita cuba elakkan dari bermain air banjir atau pesta air banjir bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamura yang telah pun memperincikan pemantauan dan juga situasi terkini banjir di Kota Tinggi. Untuk laporan saya dari Kota Tinggi, berita wilayah pada petang ini. Untuk seterusnya, saya serahkan kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Azizah. Beralih ke Rompin Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir di daerah itu dikhawatiri bertambah berikutan hujan lebat yang berlaku ketika ini. Beberapa lokasi seperti di Kampung Piango, Kampung Kasing, Kampung Lantang dan Desa Wawasan yang dilanda banjir sejak 2 hari lalu mencatatkan tren air meningkat disebabkan limpahan air sungai. Perinciannya bersama wartawan Muhammad Hazwan Azman. Azwan, silakan. Baik, terima kasih. Daerah Rompin antara yang teruk terjejas akibat banjir yang melanda pada awal bulan ini, di mana pada ketika ini seramai 1,912 penduduk daripada 596 keluarga ditempatkan di 15 buah pusat pemindahan sementara PPS pada ketika ini. Walau bagaimanapun jumlah itu mungkin akan meningkat berdasarkan keadaan cuaca pada ketika ini yang pada ketikanya hujan lebat dan mendung pada ketika ini. Dan bagi memperincikan situasi semasa keadaan banjir di daerah Rompin pada ketika ini, bersama saya adalah Ahli Dewan Negeri Dun Tioman, iaitu Datuk Seri Muhammad Juari Husin. Okey, Datuk Seri, mungkin boleh ceritakan dari segi kata situasi semasa keadaan banjir di daerah Rompin pada ketika ini. Okey, bermula sejak 2 hari yang lepas lah, kita telah melihat berlakunya hujan yang lebat serta mendung yang berterusan lah sehingga hari ini. Ini mungkin dah masuk hari ketiga lah. Dan bermula pada hari semalam juga kita telah melihat perpindahan ramai penduduk lah kerana air telah naik dan ada yang masuk dalam rumah. Memang terpaksa dipindahkan ke beberapa PPS, iaitu di PPS Tajam dan juga PPS Kampung Pianggu lah. Dan setakat ini saya melihat air trend dia makin menaik dan kita lihat mungkin penduduk yang berpindah atau mangsa berpindah akan bertambah. Dan saya pun bercakap dengan orang lama-lama juga di sini, sejak 2006 yang lalu pernah juga berlaku banjir yang besar selain tahun 1970-71. Tapi kali ini saya sendiri melihat laku wakil rakyat dah hampir 15 tahun saya tak pernah tengok lah macam ni. Tinjauan saya bersama penduduk, pemimpin masyarakat, rela dan sebagainya pada hari ini dengan anggota tentera polis, sampai rumah nampak bumbung pun ada dah. Jadi ini sangat bagi saya agak luar biasa lah, dan tak pernah berlaku pada zaman kami yang muda-muda baru ni sampai tahap itu. Boleh katakan kampung ni boleh katakan 60%, 70% ni separuh rumah. Jadi saya nasihatkan supaya mereka menasihati anak-anak jangan jauh daripada mak ayah, dan kalau anak nak keluar tolong pantau, kerana pagi tadi dah ada satu kes yang hampir kelemasan lah. Mujur mak ayah tempat tengok, tarik daripada jatuh dari longkang. Dan satu perkara lagi juga perlu ikut nasihat lah pegawai-pegawai yang bertugas dan juga jabatan-jabatan yang bertugas. Contoh,
Kalau boleh biar nak keluar rumah ataupun bila dipanggil untuk berpindah, kalau boleh keluar. Baik, terima kasih Datuk Sri di atas perkongsian itu tadi. Baik, diharapkan keadaan hujan lebat pada ketika ini akan beransur-ansur pulih dan keadaan banjir beransur-ansur pulih di daerah Rompin. Apa-apa pun doakan agar kesejahteraan penduduk di Rompin selamanya selamat pada ketika ini. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa situasi banjir di daerah Rompin ini. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih Hazwan Azman. Dalam pada itu, dianggarkan hampir 500 pelancong dan penduduk tempatan terkandas di Pulau Tioman. Ia berikutan perkhidmatan feri ditunda sehingga 6 Mac susulan keadaan cuaca buruk ketika ini. Justru Adun Tioman Datuk Seri Muhammad Johari Husin memohon kerajaan persekutuan dan negeri mencari alternatif untuk membawa keluar mangsa terkandas dalam kadar segera. Jelas beliau ada antara mereka sudah terlepas tiket perjalanan pulang ke negara masing-masing. Ini pula di Melaka, setakat pukul 4 petang tadi, penduduk terjejas banjir meningkat kepada 434 daripada 115 keluarga berbanding 379 daripada 97 keluarga sebelum ini. Daerah Jasin terus menunjukkan peningkatan dengan 389 penduduk terjejas, manakala di Alor Gajah 15 orang. Antara kawasan terjejas banjir di Jasin adalah Kampung Sungai Dua Asahan, Kampung Pondok Batang, Kampung Bukit Asar, Kampung Cocong dan Simpang Begoh. Sementara itu di Alor Gajah, Kampung Bukit Balai, Kampung Bukit Tambun, Kampung Godek, Kampung Pancur, Kampung Belimbing Dalam dan Kampung Pulau. Sebelum ke Sarawak, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Met Malaysia. Kita mulakan laporan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa. Pada masa ini, di kawasan lautan, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan yang ditandakan kuning, jingga dan juga merah yang berkuat kuasa sehingga ke 6 Mac nanti. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan, sukan dan juga rekreasi pantai, termasuk juga aktiviti di pelantar minyak dan perkhidmatan feri. Seterusnya pula, di Semenanjung, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan yang ditandakan kuning di Negeri Pahang, Negeri Sembilan dan juga Melaka, diikuti dengan amaran kategori buruk di Negeri Pahang iaitu di daerah Pekan dan juga di kawasan yang ditandakan jingga di Negeri Johor. Dan seterusnya adalah penumpuan amaran kategori bahaya bagi kawasan yang ditandakan merah iaitu di daerah Rompin, di Pahang dan juga di daerah Segamat, Kluang dan juga Mersing di Johor. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 5 Mac nanti. Dan seterusnya di Sarawak, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan yang ditandakan kuning iaitu di bahagian barat dan tengah Sarawak yang berkuat kuasa sehingga ke malam nanti. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa, berpindah ke kawasan yang selamat serta mengikuti arahan pihak berkuasa. Seterusnya pula, kita beralih kepada paparan radar terkini. Di Semenanjung, keadaan cuaca hujan dapat diperhatikan sedang berlaku di bahagian tengah dan selatan negeri Terengganu, pedalaman, pantai timur dan selatan negeri Pahang, di kebanyakan daerah di negeri Johor, Negeri Melaka dan juga di timur Negeri Sembilan. Kelompok awan hujan yang sedang berlaku di bahagian pedalaman Negeri Pahang ini kami jangkakan akan memasuki kawasan pedalaman Negeri Sembilan dan Selangor pada awal malam nanti. Manakala cuaca hujan lebat yang sedang berlaku di Negeri Pahang dan juga Johor ini kami jangkakan boleh berlanjutan dalam tempoh amaran yang sedang berkuat kuasa. Seterusnya pula di Sarawak dan juga Sabah, keadaan cuaca hujan di 1-2 tempat dicerap di kebanyakan bahagian di Sarawak dan juga Sabah. Dan keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada lewat malam nanti, kecuali di bahagian barat dan pesisir Sarawak ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
fokus dari bumi kenyalang keperluan pekerja asing untuk pelbagai industri dalam negara. Kita langsung ke studio RTM Kuching bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Hampir 80% kapasiti keperluan pekerja asing untuk pelbagai industri dalam negara sudah dipenuhi ketika ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti berkata, peratusan tersebut berjaya dicapai hasil daripada langkah yang diambil Kerajaan Persekutuan untuk memudah cara kemasukan pekerja asing selain menyambung program kalibrasi semula pekerja sedia ada. Datuk Seri Fadilah bagaimanapun memaklumkan Sarawak masih berdepan isu kekurangan pekerja asing berikutan terdapat beberapa isu berhubung kemasukan pekerja luar yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Saya dimaklumkan di Sarawak masih ada isu daripada Indonesia nak masuk dan masih ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebab itu mereka tidak menggunakan mereka masuk ke Sarawak. Yang tu kita kena bawa kajian negeri sekali untuk melihat asaskan kaedah untuk kita mudahkan. Sementara itu, beliau memaklumkan Malaysia akan memuktamadkan rundingan dengan Thailand untuk bersama-sama menjadi ahli Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC selepas pilihan raya umum Thailand selesai diadakan. Setakat ini, Malaysia dan Indonesia telah bersetuju untuk menjadi ahli CPOPC untuk menyuarakan isu halangan perdagangan yang diskriminatif terhadap negara pengeluar minyak sawit dan getah ke peringkat ASEAN. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program santai minum pagi bersama Protem Sayap Belia Parti Pesaka Bumiputera Bersatu dari kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong, Satok dan Samariang di Kuching. Baik, sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah memaklumkan akan mendapatkan penjelasan daripada Kementerian Pendidikan KPM mengenai rasional tidak mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu atau UEC yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Persendirian China. Jelasnya, pendirian kekal KPM berhubung perkara tersebut sudah semestinya dibuat berasaskan sebab-sebab tertentu. Some reason behind that. So I need to understand what are the reasons behind Ministry of Education decision not to accept UEC as part of national syllabus. Di Sarawak, UEC adalah diiktiraf termasuk untuk permohonan jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri. Pada 17 Februari lepas, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dilaporkan berkata, KPM sehingga kini tidak mengiktiraf UEC yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Persendirian China dan menegaskan tidak melihat isu berbangkit tentang perkara itu sebagai keutamaan. Saudara, Kerajaan Sarawak sentiasa memberikan perhatian kepada komuniti perniagaan yang terdiri daripada golongan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS kerana golongan ini telah anggap sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi sejagat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata Sarawak merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menyediakan skim subsidi kadar faedah selama 3 tahun setengah kepada PKS yang layak di bawah Special Relief Fund SRF, Targeted Relief and Recovery Facility TRRF dan Penjana Tourism Fund PTF. Datuk Amar Awan Tengah menjelaskan menerusi Belanjawan 2023 yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini, kerajaan akan menumpukan usaha untuk membendung peningkatan kos sara hidup, memperkukuh jaringan keselamatan sosial, meningkatkan ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta memperkemas proses perniagaan ke arah adaptasi teknologi tinggi dan pendigitalan. Tamanya daripada peruntukan RM388.1 bilion, kira-kira RM45 bilion telah diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyokong pertumbuhan PMKS supaya sumbangan mereka dapat terus diperkembang.
Dia berkata demikian semasa Majlis Makan Malam Gala Kelab Usahawan Ikhtiar Miri di Miri. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu Amanah Ikhtiar Malaysia AIM membantu usahawan bukan sahaja dari segi keuangan tetapi meningkat kesedaran masyarakat untuk melibatkan diri dengan perniagaan. Beliau berharap semua sahabat usahawan AIM khususnya di cawangan Miri menggunakan peluang yang diberikan oleh AIM untuk mengubah hala tuju kehidupan kepada yang lebih baik di samping mengukuhkan daya saing untuk menjadikan arena perniagaan di Sarawak lebih produktif dan kompetitif. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan 6 kategori anugerah kepada sahabat usahawan AIM. Orang ramai digalak untuk mendaftar sebagai pengikrar penderma organ sebagai tanda sokongan moral kepada pesakit yang berada dalam senarai menunggu organ daripada penderma selepas kematian. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan maklumat pendaftaran pengikrar adalah sulit dan tidak akan dikongsikan dengan pihak hospital atau pihak lain. Sehubungan itu, Datuk Seri Fatimah menambah pengikrar tidak perlu risau dengan tanggapan tidak akan diberi rawatan terbaik apabila sakit kerana telah berdaftar sebagai pengikrar. Katanya semua pesakit akan diberikan rawatan terbaik demi menyelamatkan nyawa. Jelasnya pihak unit perolehan organ hospital hanya akan menghubungi Pusat Sumber Transplant Nasional jika terdapat kes rujukan penerima organ berpotensi iaitu disyaki kematian otak atau telah disahkan kematian jantung terhenti. Datuk Seri Fatimah juga berkata pengikrar juga tidak secara automatik akan menjadi penerima organ selepas kematian kerana kebenaran waris masih diperlukan untuk tujuan tersebut. Pengikrar katanya perlu berbincang dan memaklumkan hasrat murni mereka sebagai pengikrar penderma organ kepada waris mereka. Beliau memaklumkan ikrar penderma organ secara digital telah dilancarkan di MySejahtera pada tahun lepas dan ia menunjukkan peningkatan pendaftaran pengikrar di negara ini dengan 2,285 pengikrar baru berbanding 269 pada tahun 2021. Bagaimanapun, jelasnya Sarawak hanya mencatatkan 0.5% populasi keseluruhan yang telah berikrar untuk menderma organ. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program derma darah di Kuching. Perkhidmatan Pusat Sehenti Intervensi Awal OSEIC merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memberi perkhidmatan intervensi kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pusat tersebut diwujudkan untuk memberi rehabilitasi kepada kanak-kanak terbabit seawal usia 1 tahun. Datuk Seri Fatimah menjelaskan hasil intervensi tersebut adalah lebih baik untuk kanak-kanak tersebut daripada intervensi pada usia yang telah lanjut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis bersama OSEIC di Kompleks Kebajikan Dalat baru-baru ini. Dalam hal itu, beliau berkata OSEIC di Kuching yang pertama ditubuhkan pada 2020 bermula dengan seramai 47 kanak-kanak dan telah mencapai 438 kanak-kanak pada tahun ini. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan Kerajaan Sarawak juga akan membuka pusat seumpama itu di kawasan lain termasuk di Bandar Miri telah dikenal pasti sebagai pusat OSEIC bagi kawasan utara. Katanya penyediaan perkhidmatan pusat tersebut akan memberi harapan kepada ibu bapa untuk mendapatkan intervensi awal bagi anak mereka yang berkeperluan khas. Pusat ini juga sangat membantu dari segi perbelanjaan memandangkan kos untuk mendapatkan rawatan daripada pihak swasta agak mahal. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu. Kita beralih ke Melaka. Antara paparan utama hari ini, golongan usahawan menyambut baik Belanjawan 2023. Langsung ke studio RTM Melaka bersama-sama Nur Syafinas Sari. Silakan Syafinas.
Baik, terima kasih. Belanjawan 2023 yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Golongan usahawan PMKS berpandangan peruntukan belanjawan tersebut mampu meringankan beban kewangan selain menyokong pengembangan perniagaan mereka. Jadi kita gunakan peluang ini dengan sebaiknya. Jadi jangan sambil lewa. Kerajaan telah besar payah untuk bagi allocation untuk pengusaha untuk dapatkan pinjaman. Untuk tahun 2023 ni akan lebih baik lagi bila kita tahu jumlah bajet untuk pinjaman pengusaha PKS dinaikkan. Jadi saya rasa ini semua usahawan kecil atau besar, sederhana atau kecil kena mengambil peluang ni. Jadi pendapat saya memang ia sangat mesra PKS di mana bantuan dan juga dana pinjaman yang diumumkan adalah sangat besar dan kami merasa sangat bersyukur dan berharap sangat dana tersebut boleh membantu kami untuk lebih maju ke depan, dapat memperkembangkan perniagaan, dapat meningkatkan lagi pengeluaran, pemasaran dan sebagainya. Pada pembentangan belanjawan 2023 minggu lalu, Perdana Menteri mengumumkan pelbagai kemudahan pinjaman disediakan kepada usahawan mikro dan penjaja kecil sehingga 1.7 bilion ringgit. Bank Negara Malaysia turut menyediakan 10 bilion ringgit dana pinjaman buat perniagaan kecil dan sederhana SME. 5,000 peluang pekerjaan disediakan lebih 25 majikan pada Karnival Kejaya My Future Job Negeri Melaka Career Trends 2023. Karnival yang akan berlangsung pada 11 dan 12 Mac turut menawarkan pekerjaan buat golongan orang kurang upaya OKU. Esko Perpaduan Penerangan Sumber Manusia dan Ahal Hewan Pengguna Negeri, Wee Hee Sem berkata, penganjuran Karnival menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso diteruskan berikutan kejayaan penganjuran tahun lalu yang merekodkan kunjungan lebih 6,000 pencari kerja. Jadi tujuan Karnival ini dilaksanakan kerana kejayaan Karnival Melaka Career Trends 2022 tahun lalu yang telah merekodkan lebih 6,000 kehadiran pencari kerja. Disebab ini, Kerajaan Negeri Melaka akan dan Perkeso sekali lagi melaksanakan karnival ini dengan penglibatan majikan seperti Jabatan Perangkaan Malaysia, Institut Jantung Negara, Prasarana Malaysia Berhad, Pusat Rehabilitasi Perkeso Selim Berhad, Honam Melaka, Mami Selim Berhad dan banyak lagi. Beliau bercakap dalam sidang media di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Aikro. Tahun lalu, 1,200 pencari kerja berjaya mendapatkan pekerjaan serta-merta, manakala 3,000 pencari kerja yang lain menjalani temuduga untuk kali kedua. Koperasi Keluarga Haja Cik Mei Melaka Berhad, KOCEMA, menjadi satu-satunya koperasi di negeri ini yang berjaya menembusi pasaran ke United Kingdom melalui produk minyak kelapa darah. Menurut pengerusinya, Junaidah Ibrahim, kejayaan itu adalah hasil bimbingan dan latihan Institut Koperasi Malaysia IKMA serta Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Angkasa dalam menjana pendapatan lebih tinggi. Sebelum ini, KOCEMA hanya menyediakan perkhidmatan pelancongan namun terpaksa dihentikan susulan penularan wabak COVID-19 dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hingga menjejaskan pendapatan koperasi. Jadi bila IKMA ajak saya join virtual tourism, dia kata mengkaji sesiapa yang ada potensi yang nak berubah. Nak apa semua, saya accept. Lepas tu saya try bincang dengan Cik Zaman tadi, produk apa yang sesuai. Saya ingat mula fikiran saya guna herba. Saya nak kawasan tanah tu, nak tanah herba yang terjual. Lepas tu saya pernah buat yang minyak kelapa ni saya kecilan sikit aja. Dia kata cuba puan buat minyak kelapa. Itunya idea saya. Saya kaji, banyaknya kuali nak guna, banyaknya kayu orang nak guna, macam mana? Terus search, tanya nenek-nenek kita semua. Kita buat jadi proses di mana yang paling mudah, memang tak perlu penghabaan tapi melalui proses penapaian. Yang tu. Walaupun produk minyak kelapa darah baru sahaja memasuki pasaran UK pada Januari lalu, sebanyak 2,000 botol telah berjaya dijual setakat ini. KOCEMA bakal menghasilkan lebih banyak produk berasaskan minyak kelapa darah seperti syampu, sabun dan sebagainya.
Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syafnas Sari atas perincian itu. Negeri Sembilan FC, NSFC melakukan persiapan rapi menjelang aksi Liga Super Asian ini bertemu juara bertahan Johor Darul Takzim JDT. Ketua Jurulatih NSFC K. Divan berkata prestasi pasukan JDT tidak dinafikan mengagumkan, namun skuad Jang akan cuba memberi tentangan sengit di halaman sendiri. Bagi saya penilaian pasukan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. So kita walau bagaimanapun kita akan bermain di tempat sendiri, kita akan menggunakan kelebihan itu dan kalau boleh kita akan memberi satu persembahan yang boleh kita penyokong membanggakan dengan prestasi pasukan. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan perlawanan skuad bawah 23 tahun. NSFC menentang Sri Pahang FC dalam saingan Piala MFL di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi. Pada pertemuan itu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Beralih ke Sabah, fokus negeri di bawah payu Kerajaan Cadang Bina Institut Jantung Negara dan Sekolah Autisma Khas. Berterusannya bersama Muhammad Syahrizam Awang di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Syah. Ya Nurul, kerajaan bercadang membina sebuah institut jantung negara dan sekolah autism khas di negeri ini bagi membantu pesakit jantung menerima rawatan dan kanak-kanak autism mendapat pendidikan. Ya, susulan Sabah masih belum mempunyai pusat rawatan jantung dan sekolah khas kanak-kanak autism. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata Kabinet Negeri bersetuju mempercepatkan cadangan berkenaan bagi membolehkan pesakit jantung dan kanak-kanak autism mendapat pembelaan sewajarnya. Justru satu kajian akan dilaksana bagi mendapatkan data melibatkan kedua-dua cadangan itu. Kos ini memang mahal sebab dari perbelanjaan yang mahal lah. Mungkin data itu belum kita dapat lihat sebab kita tidak boleh samakan harga sekolah macam di Singapura, di Amerika dengan di negeri kita ini. Dari segi kos itu mungkin ada kita akan pertimbangkanlah. Kajian itu akan melibatkan dan haruslah dipersetujui kerajaan negeri, dipersetujui kerajaan persekutuan, siapa yang mengendalikan dan kajian itu saya akan arahkan Datuk Isyuti saya untuk buat perkara secepat mungkin kerjasama dengan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan cerayawara bengkel keibubapaan pengendalian kanak-kanak berkeperluan khas peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, Datuk James memberitahu hal ehwal kanak-kanak berkeperluan khas menjadi keutamaan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR dan Kementerian Kesihatan KKM. Jelasnya, selain aspek pendidikan, turut ditawarkan perkhidmatan pencegahan, pengesanan awal ketidakupayaan, rawatan dan rehabilitasi. Program sama akan diadakan di Sandakan pada 11 Mac, Tawau 18 Mac dan Keningau 13 Mei depan. Kerajaan negeri komited menyokong peranan badan bukan kerajaan NGO membantu golongan mualaf di Sabah. Ini seperti yang dilaksana Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita, Sahabat, yang telah melaksana pelbagai program menjurus membantu golongan tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sahabat yang diwujudkan sejak 21 tahun lalu bukan sahaja melaksanakan tanggungjawab bermanfaat kepada golongan mualaf, malah berjaya membimbing golongan berkenaan untuk mendalami ilmu Islam. Beliau berucap dalam majlis apresiasi Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita Sahabat di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram. Sementara itu, Datuk Haji Ruslan yang juga Menteri menjaga hal ehwal agama Islam di negeri ini ketika ditemui media berkata, Sahabat perlu memiliki sebuah kompleks sendiri bagi menggantikan 2 buah teratak fitrah yang disewa dengan kos tinggi selain menjamin pembelaan golongan mualaf. Ini sudah tentu kalau kita ada satu bangunan khas untuk mereka ini dan lengkap dengan fasiliti, lengkap dengan latihan dan asrama itu sendiri, saya nampak lebih
memantapkan pengurusan ataupun pembimbingan kepada saudara-saudara baru dengan slogan Sabah Maju Jaya. Dan itulah harapan kami kalau rumah ini ditukar kepada kompleks, jadi pusat zakat tidak payah lagi memberikan sewa tiap bulan. Jadi kasihan juga dengan pusat zakat Sabah memperuntukkan duit yang banyak. Akhirnya rumah itu bukan juga milik kami atas nama pertubuhan saja, tapi disewa dengan milik orang lain. Sahabat juga memerlukan sumbangan dana bagi menggerakkan aktiviti yang dilaksana susulan geran tahunan disalurkan Pusat Zakat Sabah bernilai RM100,000 serta daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins bernilai RM30,000 tidak mencukupi untuk membiayai gaji tenaga pengajar, sewaan teratak fitrah selain menggerakkan aktiviti jelajah menjejaki golongan mualaf ke seluruh negeri. Belanjawan 2023 baru-baru ini menyaksikan pengumuman peruntukan tambahan RM20 bilion sebagai komitmen kerajaan menyegerakan pembinaan lebih 1,000 kilometer projek lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak Sabah Link Road SSLR. Ikuti laporan Serina Olivia Chong berhubung belanjawan 2023 dalam projek lebuh raya berkenaan di Sabah. Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah yang dilancarkan pada tahun 2016 menyaksikan 2 pakej untuk fasa 1 telah siap sepenuhnya, manakala 2 dijangka siap hujung tahun ini. Sementara 14 pakej dijadual siap hujung tahun depan. Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya, ketika berkongsi perkembangan projek ini, menyambut baik pertambahan peruntukan dalam belanjawan 2023 itu yang dapat memastikan lebuh raya Pen Borneo di Sabah disiapkan dengan segera. Kita percaya ia akan dapat direalisasikan. Daripada fasa 1 ni ada 35 pakej, ada 20 pakej lagi yang akan menanti pelaksanaannya. Saya difahamkan 1 pakej hanya sedang menanti lantikan kontraktor, sudah lantikan kontraktor, manakala 19 pakej lagi inilah menanti dana untuk dilaksanakan. Datuk Syahelmi memberitahu anggaran bagi 20 pakej berkenaan memerlukan peruntukan lebih RM15 bilion. Jadi dengan adanya pengumuman peruntukan sebanyak 20 bilion untuk lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak tersebut, kita berasa gembira dan berharap ianya akan dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Sebelum ini pelaksanaan Pen Borneo ini berdasarkan apa yang dipanggil perbelanjaan 1 bilion 1 tahun daripada development expenditure. So kalau 1 bilion 1 tahun untuk kos Pen Borneo yang secara total untuk fasa 1 ini melebihi 20 bilion, kita kena tunggu 20 tahun. Tetapi dengan adanya peruntukan 20 bilion ataupun dana 20 bilion yang dibentangkan baru-baru ini, maka ianya begitu possible dapat dilaksanakan secara serentak baki-baki yang belum dilaksanakan. Harapan kini diletakkan pada kelulusan belanjawan 2023 agar proses pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo dan SSLR ini dapat diselesaikan dengan segera. Segala inisiatif strategik yang dirancang dan akan direalisasikan dalam belanjawan 2023 sudah pasti memerlukan keampuhan dan kegigihan para pemimpin kita dalam menterjemahkan kemakmuran yang dijanjikan dalam kerajaan perpaduan. Bukan semata-mata mengubah lanskap jaringan pengangkutan di Sabah dan Sarawak, sebaliknya, projek lebuh raya berimpak tinggi ini pencetus perubahan sosioekonomi buat kedua-dua negeri ini termasuk di luar bandar. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Pengarang prolifik Sukor Husin yang lebih dikenali sebagai Hashuda Abadi terpilih sebagai penerima Anugerah Sastrawan Negeri Sabah ketiga. Anugerah disampaikan yang di-Pertuan Negeri Sabah Dr. Johar Mahiruddin sempena Majlis Malam Anugerah Pena Kinabalu yang berlangsung di Ibu Negeri.
Hashuda juga adalah penerima Hadiah Sastra Sabah HSS Tahun Penilaian 2020-2021. Kategori Puisi Eceran menerusi karyanya berjudul Pusaka yang diterbitkan dalam antologi puisi suara dari satu musim Jom Sastra Ogos 2020. Sehingga kini beliau telah menghasilkan 50 cerpen, 1,454 puisi, 300 esei sastra dan 15 skrip drama. Rata-ratanya berkisar kemanusiaan, dakwah, politik dan alam sekitar. Antara anugerah yang disampaikan dalam majlis ini, anugerah buku terbaik Ketua Menteri Sabah 2020-2021, Hadiah Sastra Sabah 2020-2021 dan anugerah Sastra Negeri Sabah. Tak dahulu berucap dalam majlis ini, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. Hazami Jahari berkata, pelbagai usaha dilakukan bagi menghargai setiap kejayaan para penulis tempatan sebagai dorongan kepada mereka untuk terus menghasilkan lebih banyak karya kesusastraan bermutu. Sehubungan itu, beliau berharap para penulis akan terus menghasilkan karya yang bermoral seiring dengan hasrat kerajaan untuk membentuk Malaysia Madani. Paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah untuk kali ini. Untuk perkembangan lain dalam negeri, kembali bersama dengan Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Perlu bijak membaca mesej rakyat dan mentadbir urus negara secara berhikmah melalui mekanisme berkesan dan tiada penyeluangan. Demikian titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baginda turut mengingatkan para pemimpin supaya tidak menghampakan harapan rakyat dengan mengulangi kesilapan terdahulu. Setelah 65 tahun mencapai kemerdekaan, dan setelah 15 kali pilihan raya umum diadakan, rakyat kini menuntut kepada menu baru dan resipi baru dalam persekitaran politik yang baru. Rakyat yang semakin celik huruf mengutamakan faktor-faktor integriti, amanah dan ketulusan. Rakyat mahukan pemimpin yang menunjukkan sikap lebih sedia mendengar daripada sikap hanya mahu didengari. Rakyat semakin lantang mendedahkan isu rasuah dan semakin gigih menolak pemimpin yang menggunakan jawatan untuk kepentingan diri atau pemimpin yang mengumpul kekayaan untuk ahli keluarga atau pemimpin yang menjadi instrumen kepada ahli perniagaan. Baginda bertitah ketika istiadat menghadap Sumbah Taat Setia dan penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Perak Darul Rizwan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-66 Sultan Perak di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Turut berangkat Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mendahului senarai 22 penerima darjah kebesaran dan pingat sempena Hari Keputeraan ke-66 Sultan Perak. Berniaga sambil beramal. Para peniaga makanan berpandangan menu rahmah yang ditawarkan kepada orang ramai merupakan sumbangan daripada mereka khusus buat rakyat. Mereka akui jualan mereka turut bertambah dan mendapat sambutan luar jangka khususnya dalam kalangan pelajar sejak menawarkan menu tersebut. Selain itu, saya nampak menu ramah ni kita boleh buat peniaga bersedekah. Sambil-sambil peniaga tu bersedekah. Untuk golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Saya offer sebab saya nak mereka tahu yang kita ni ada menyediakan menu ramah untuk memudahkan golongan-golongan yang berkemampuan inilah, untuk mereka merasa mungkin mereka terbeban dengan harga-harga sebelum ni.
Pelaksanaan menu rahmah disifatkan berbaloi dan berpatutan bagi semua lapisan masyarakat selain mampu meringankan beban kenaikan kos sara hidup ketika ini. Secara purata, mereka mampu menjimatkan hampir RM100 sebulan melalui menu rahmah. Bagi saya dua pihak. Bagi orang makan tu saya rasa dia ada keuntungan lah, murah lah bagi dia, sesuai dengan dia. Tapi bagi yang meniaga mungkin keuntungan ada, tapi agak kecil lah, sedikit. Tapi kalau dia niat untuk sedekah, infak pada waktu akan datang, itu adalah terbaik, yang berbaloi lah bagi kita, bagi peniaga-peniaga. Saya rasa menu ramah ni untuk semua peringkat boleh, bergantung pada dia punya cita rasa. Kalau dia rasa hari ini dia nak makan menu ramah, dia pergilah makan. Ikut cita rasa dia. Kalau nak ikutkan harga dia berpatutan, sebab berdasarkan harga barang tinggi kan. Ikan, sayur, telur, semua harga barang naik, bukan makin turun, makin naik. Jadi ini satu usaha kerajaan membantu rakyat. Menu dia pun memang nampak menyelerakan dan diorang bukanlah buat something yang orang kata ala kadar tau. Dia still okey dan boleh makan dan saya rasa sedap lah. So viral-viral yang kata apa tadi tu menu rahmah tu macam untuk orang golongan yang kurang berkemampuan. Bagi saya benda tu tak patut dibangkitkan. Menu rahmah ni amat bagus untuk kalangan student sebab kadang students family bagi duit, kadang cukup, ada yang tak cukup. So kalau dengan ada menu rahmah yang RM5 ni, dia dapatlah student jimat cermat. So boleh makan makanan rahmah tu sebab lagipun makanan yang menu rahmah ni memang sedap semua. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.